Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ada beberapa soalan yang berkaitan dengan majlis ilmu beberapa hari lepas, dan dalam jawapan ke atas soalan-soalan ini tentunya kita tidak akan memberikan perincian dalil dan perbezaan pandangan di antara para ulama, kerana sebahagian besar perincian dalil telah pun kita bahas dalam majlis ilmu hari itu. Saya bacakan soalan, dan dalam soalan banyak ucapan salam. Saya tak akan baca ucapan salamnya, dan saya jawab sekarang ucapan salam dari tuan-tuan dan puan-puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan yang pertama, Ustaz, jika kita berniat untuk duduk 4 hari dan lebih, adakah itu bermakna 3 hari pertama kita tidak boleh ambil rukhsah musafir? Ya, tak boleh, berasaskan kepada apa yang telah kita perincikan dalam majlis ilmu hari itu. Jika kita berniat untuk bermukim di satu tempat 4 hari ataupun lebih, tentunya selain dari hari ketibaan dan hari pelepasan, maka kita sudah dikira berniat untuk bermukim di tempat itu, maka kita menjamak dan mengqasar salat hanya pada perjalanan pergi atau perjalanan pulang sahaja. Soalan yang kedua, kalau dah tahu akan berada di sesuatu tempat 4 hari, 3 hari pertama itu bolehkah dapat rukhsah? Itu yang jawapan yang sama seperti yang tadi kita dah sebutkan. Jika kita memang dah pasti untuk duduk di tempat itu 4 hari, tentunya selain dari hari ketibaan dan hari pelepasan kita balik pulang, maka tiba di tempat itu kita sudah berniat untuk bermukim, maka kita tidak lagi diperkenankan untuk mengqasar salat berasaskan kepada apa yang kita perincikan di dalam majlis ilmu itu. Soalan yang ketiga, bolehkah gabung jamak dengan qasar? Ya, jika kita sempurna memenuhi syarat-syarat yang telah kita perincikan dalam majlis ilmu, maknanya perjalanannya adalah perjalanan yang jauh, yang kita sengaja untuk musafir pergi ke sana, dan kita tidak berniat untuk bermukim di tempat itu, maka kita boleh menjamak dan mengqasar salat dalam perjalanan pergi, dalam perjalanan balik, dan pada tempoh masa yang kita duduk di tempat itu jika kita tidak berniat untuk bermukim 4 hari ataupun lebih berasaskan kepada apa yang kita perincikan. Jamak dan qasar boleh disekalikan. Artinya solat zuhur dan asar misalnya pada waktu zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Atau sebaliknya, solat zuhur dan asar pada waktu asar, zuhur 2 rakaat dan asar 2 rakaat. Maghrib dengan isya, maghrib 3 rakaat dan isya 2 rakaat. Sama ada kedua-duanya ditunaikan pada waktu maghrib atau diakhirkan pada waktu isya. Okay, soalan yang keempat, bolehkah kita jamak solat zuhur dan asar di rumah jika kita tidak mahu singgah di RNR kerana keletihan dan tidak mahu menyusahkan diri, dan bila sampai di rumah waktu maghrib dah masuk waktu haram? Tak berapa clear soalannya, tapi jika soalannya bolehkah kita jamak salat zuhur dan asar di rumah jika kita tidak mahu singgah di RNR kerana keletihan dan tidak mahu menyusahkan diri bila sampai di rumah waktu maghrib dan dah masuk waktu haram? Bagaimana pula jika sampai di rumah sudah masuk waktu maghrib? Apa kita perlu buat sebab tadi dah berniat jamak takhir zuhur ke asar? Qada salat sepenuhnya, yang mana patut saya dahulukan? Okey, sekarang mungkin saya lebih faham soalannya. Jika kita berniat, contoh berniat, semasa kita dalam perjalanan berniat untuk mengakhirkan solat zuhur dengan asar, nak jamak takhir, tapi terjadi sesuatu yang menyebabkan kita tak lagi solat zuhur dan asar sehingga tiba di rumah. Solat dan zuhur, asar dan belum sehingga tiba di rumah, sedangkan di rumah sudah masuk waktu maghrib.
di rumah dah masuk waktu maghrib. Jika di rumah dah masuk waktu maghrib, yang pertama kita kena tahu adakah waktu maghribnya masih panjang atau sudah sampai ke penghujungnya. Kita dah sampai di rumah, dah masuk waktu maghrib. Solat zuhur belum, solat asar belum, dah masuk waktu maghrib. Jika baru masuk waktu maghrib, maka sepatutnya kita solat zuhur, kita qadha solat zuhur kita 4 rakaat, solat asar kita 4 rakaat, baru kemudian kita solat maghrib 3 rakaat, dan solat isya nanti pada waktu isya. Jika waktu solat maghrib sudah di penghujungnya, contohnya mungkin dalam, kita tengok jam 5 minit lagi akan masuk waktu isya, 5 minit lagi akan masuk waktu isya, maka yang wajib adalah kita wajib pada masa itu untuk solat maghrib, agar kita tunaikan solat maghrib pada waktunya. Adapun zuhur dan asar kita wajib untuk mengqadhanya selepas itu. Lepas kita solat maghrib dan lepas salam, boleh jadi dah terus masuk waktu isya, dan waktu isya masih berkepanjangan sehingga kita masih ada masa untuk mengqadha solat zuhur tadi 4 rakaat dan mengqadha solat asar tadi 4 rakaat. Wallahu ta'ala a'la wa'lam. Berapa harikah kita duduk di suatu tempat yang kita dikira bermukim? Adakah lebih dari 3 hari? Yang pertama, kena ada niat dulu. Kena ada niat. Jika memang sudah berniat untuk duduk 4 hari ataupun lebih, maka kita dah dinamakan sebagai orang yang bermukim. Tapi jika tak ada niat, maka isunya akan berbeza. Orang yang pergi ke satu tempat dan tak tahu berapa lama dia akan duduk. Nak duduk 2 hari ke, 3 hari ke, 10 hari, tak tahu. Sebab hajat yang dia nak tunaikan di tempat itu, dia tak dapat jangkakan berapa tempoh masanya. Maka jika keadaannya seperti itu, maka dia boleh menjamak dan mengqasar salat selagi keadaannya seperti itu. Hajat yang dia inginkan belum lagi dia dapatkan. Maka soalan ini jika maksudnya seperti itu, jawabannya seperti itu. Tapi jika maksud dari soalan ini adalah dia memang dah tahu dengan pasti bahawa dia akan duduk 10 hari misalnya di tempat itu, maka sampai di tempat itu terus dinamakan sebagai orang yang berniat untuk bermukim. Semua rukhsah yang tadi kita telah pelajari dalam majlis ilmu hari itu tidak boleh dia gunakan, kerana dia sudah disifatkan sebagai orang yang tidak lagi melakukan perjalanan bermusafir. Kalau kita cuti 3 bulan ke satu negara tapi kita niat berpindah tempat tinggal kita di alamat yang berlainan, adakah boleh jika jamak asar, mungkin maksudnya adalah jamak qasar, selama percutian kita 3 bulan itu? Ini bergantung kepada perpindahan tempat tinggal kita. Jika perpindahannya hanya dari satu hotel, kemudian pindah ke hotel yang sebelahnya, kemudian pindah ke hotel sebelahnya lagi, kemudian pindah ke hotel yang seberang jalan, meskipun berpindah-pindah tempat, kita berada di satu kawasan yang sama. Tapi seperti contoh yang kita sebutkan hari itu, tuan dan puan mahu bermusafir ke Mesir selama 3 bulan, nak duduk di Mesir selama 3 bulan. Tapi 3 hari duduk di Alexandria, 2 hari duduk di Damanhur, 1 hari duduk di Mansurah, kemudian pergi lagi ke Aswan, pergi lagi ke Isna, pergi lagi ke Jizah. Maknanya meskipun tiket tuan dan puan duduk di Mesir 3 bulan, tapi berpindah dari satu tempat yang jauh ke tempat-tempat yang lain. Maka selama 3 bulan di Mesir, tuan-tuan dan puan-puan disifatkan sebagai orang yang sentiasa bermusafir. Orang yang sentiasa bermusafir boleh untuk menjamak salat, untuk qasar salat, untuk tidak solat Jumaat bagi kaum lelaki, untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan jika salah satu dari 3 bulan itu adalah bulan Ramadan. Soalan selanjutnya,
Kalau kita bercuti ke satu negara selama 3 bulan, tapi kita niat untuk berpindah berapa tempat penginapan, ini soalan yang tadi. Adakah kita masih boleh jamak qasar selama dalam percutian itu? Ya, jawabannya akan sama. Jika maksud perpindahan tempat hanya dari satu hotel ke hotel seberang jalan, ke hotel tepinya lagi, 2 hari duduk di hotel ini, 2 hari duduk hotel itu, 2 hari lagi duduk hotel seberang jalan, maka kita masih berada di satu kawasan, maka kita tidak boleh menjamak dan mengqasar. Tapi jika satu negara, tapi kita bermusafir dari satu kawasan, pindah lagi ke kawasan yang lain yang jauh, berpindah lagi ke kawasan lain yang jauh, maka kita dinamakan sebagai orang yang sentiasa bermusafir. Soalan yang ke-8, niat perjalanan asar 3 hari. So throughout 3 hari itu dia jamak dan qasar. Tiba-tiba kerja tak habis, sambung 1 hari lagi. Pada hari tambahan itu, perlukah kita solat macam biasa? Boleh solat macam biasa, boleh macam biasa. Tapi ini seperti yang tadi kita dah sebutkan, bahawa sekarang dia tiada kepastian. Maka jika dia tiada kepastian, dia masih boleh terus menjamak dan mengqasar. Yang kerana kepastian asal dia adalah 3 hari, maka dia memang pada 3 hari itu dia boleh menjamak dan mengqasar. Sekarang ada tambahan yang tiada kepastian, maka ia adalah tambahan yang baharu, maka ia akan boleh digunakan selama apa yang dia niatkan, apa yang dia tidak, apa yang menjadi tujuan, iaitu pekerjaan itu. Jika kerjanya tak habis, maka dia boleh mengambil rukhsah itu. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Kita niat nak bermustautin di satu tempat selama 19 hari dan terus menetap di tempat tersebut tanpa pergi ke mana-mana. Nak pergi ke mana misalnya? Nak pergi ke Jepun, duduk di Tokyo di satu hotel selama 19 hari dan duduk di hotel, tak pergi ke mana pun, pergi hanya kedai bawah, beli makanan, kemudian naik lagi duduk di hotel, dah duduk selesa. Nak buat apa kita nak mengqasar salat ke? Buat apa kita nak menjamak salat jika keadaannya dah niat untuk duduk selesa seperti itu? Cukup 19 hari kita balik. Boleh ke kita jamak dan qasar selama waktu 19 hari tersebut? Begitu juga jika kita berniat untuk bermustautin di satu tempat selama 20 hari atau lebih tanpa melakukan apa-apa perjalanan selama berada di tempat itu. Ini tentunya seperti yang tadi kita sebutkan dalam muqaddimah, kita bukan nak tengah membahas tentang perincian dalil dan perbezaan-perbezaan pandangan para ulama. Artinya jika kita meluaskan kajian kepada perbezaan pandangan para ulama, kita akan jumpai ada pandangan yang seperti ini, tapi berasaskan kepada majlis ilmu yang kita belajar hari itu. Ini sudah lebih dari 4 hari. Maka sampai sahaja di tempat itu, dia sudah disifatkan sebagai orang yang sudah tidak lagi bermusafir. Maka dia mesti solat zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan solat isya 4 rakaat. Soalan ke-10, saya tinggal di Switzerland, waktu solat isya agak lambat dan kadang-kadang saya tertidur. Bolehkah saya jamak solat isya ke dalam waktu maghrib disebabkan takut tak terbangun dan juga ada masanya tak berani nak berwudu selalu disebabkan kesejukan? Jika terjadi sekali-sekala keadaan susah seperti ini, maka seperti apa yang kita pelajari dalam majlis ilmu hari itu, bahawa orang yang kesusahan untuk solat pada waktunya, berada pada keadaan terdesak, maka ia boleh menjamak solat. Dia boleh menjamak solat. Dalam keadaan yang tidak dibiasakan, tapi jika kita dah tahu keadaan kita, maka kita kena buat persediaan awal. Maknanya jika ianya isunya berkaitan dengan wudu yang disebabkan kesejukan susah wudu,
Jika sudah menjadi satu kebiasaan untuk kita hidup di sana, maka kita boleh memanaskan air, kita berwudu dengan air hangat, maka itu tidak lagi menjadi satu alasan. Demikian juga jika kita dah terbiasa hidup di negeri itu, sudah tentunya kita dah boleh mengatur masa. Maka jika kita sudah terbiasa, maka kita mesti solat pada waktunya. Soalan yang ke-11, saya tak pasti nak tinggal di Mekah berapa hari, jadi saya layak menjamak dan mengqasar salat selama beberapa hari yang tak pasti itu. Ya, betul. Tepat. Ini apa yang ada tertulis dalam soalan ini tepat. Dalam keadaan begini, bolehkah saya mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang sembahyang di Masjidil Haram? Kerana saya juga sentiasa solat di Masjidil Haram. Patutkah saya solat seperti biasa dan ikut berjamaah? Mana yang paling afdal? Jamak dan qasar adalah rukhsah, adalah keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Sedangkan solat berjamaah sekurang-kurangnya hukumnya adalah sunnah muakkadah, lebih digalakkan, sunnah yang digalakkan, sunnah yang kita dituntut untuk mengamalkannya. Maka jika soalannya mana yang lebih afdal, jika kita pergi ke Mekah meskipun hanya duduk di Mekah satu hari, maka yang lebih afdal adalah solat berjamaah di Masjidil Haram. Meskipun kita yang bermusafir pergi ke Mekah untuk duduk satu hari, kita ada hak untuk kita menjamak dan mengqasar salat, tapi solat berjamaah di Masjidil Haram, solat berjamaah di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah lebih utama dibandingkan kita menjamak solat, dibandingkan kita mengqasar salat. Okey, soalan yang ke-12. Semasa mengqasar dan menjamak solat, adakah saya tidak perlu lagi menunaikan solat sunat rawatib? Jika kita buat solat sunat rawatib, macam mana pelaksanaannya? Adakah solat sunat itu dilakukan beriringan dengan solat fardu atau kita selesaikan dulu kedua-dua solat fardu? Contoh, kita niat jamak takdim asar ke dalam waktu zuhur. Kita buat qabliyah zuhur 2 rakaat, fardu zuhur 2 rakaat, ba'diyah zuhur 2 rakaat, kemudian qabliyah asar 2 rakaat, misalnya fardu asar 2 rakaat, atau fardu zuhur, fardu asar, kemudian diikuti dengan qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, dan qabliyah asar. Mana satu yang patut didahulukan? Betul ke susunan itu? Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam muqaddimah majlis ilmu yang kita beberapa hari lepas kita dah sampaikan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza maridul 'abdu aw safar kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Apabila seorang hamba bermusafir ataupun sakit, maka akan ditulis baginya amalan yang biasa dia lakukan. Maka jawaban ke atas soalan ini adalah orang yang memilih untuk menjamak solat dan mengqasar solat. Atau lebih tepatnya, orang yang memilih untuk mengqasar solat, maka dia sudah tidak perlu lagi untuk solat sunnah, qabliyah dan ba'diyah. Sebab bagi orang yang bermusafir, Allah tetap tulis dia sebagai orang yang solat qabliyah dan ba'diyah jika qabliyah dan ba'diyah adalah amalan yang biasa dia lakukan semasa tidak bermusafir. Itu kurnia dari Allah. Maknanya bahkan sahabat Nabi SAW Abdullah bin Umar sampai mengatakan, buat artinya lebih kurang, maksudnya adalah jika kita diberikan pilihan untuk solat qabliyah dan ba'diyah, lebih utama untuk kita solat tamam. Solat zuhur 4 rakaat dibandingkan dengan solat zuhur 2 rakaat, tambah lagi solat sunnah 2 rakaat. Kenapa solat zuhur 4 rakaat lebih utama? 4 rakaat, 4 dapat pahala fardu. Sedangkan yang solat qabliyah dan ba'diyah hanyalah solat sunnah. Maka semasa mengqasar dan menjamak solat, tidak perlu lagi menunaikan solat sunat rawatib kerana orang yang tengah bermusafir akan ditulis baginya amal ibadah yang biasa dia lakukan semasa tidak bermusafir. Maaf, ini soalannya tak berapa nampak tadi. Maaf.
Soalan yang ke-13. Saya berniat untuk tinggal di satu tempat selama 4 hari. Kemudian urusan saya tak selesai, ianya selesai pada hari kelima. Berapa harikah saya boleh menjamak dan mengqasar salat? Jika maksud 4 hari ini adalah selain hari ketibaan dan hari pelepasan, maka sampai di tempat itu pun sudah dinamakan sebagai orang yang berniat untuk bermukim. Maka sampai di tempat itu dia tidak lagi mengambil rukhsah tadi. Jika saya berniat untuk bermustautin di satu tempat yang jauh selama 3 hari, sebab saya jangkakan urusan bisnis saya akan selesai dalam tempoh 3 hari tersebut tapi tidak selesai dan kena tambah 1 hari lagi, bolehkah saya meneruskan jamak qasar untuk tambahan 1 hari ini lagi? Boleh. Berarti ini masuk dalam keadaan orang yang tak pasti nak duduk berapa lama, artinya lebih dari 1 hari pun tambahan hari itu, ia boleh dia menjamak dan mengqasar. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Saya rasa ini saya tak apa soalan. Okey, ada lagi? Bagi orang yang sakit yang sentiasa berhadas, boleh ke ia menjamak solatnya? Sebab dalam menunggu 2 waktu untuk jamak suri, wudunya tak boleh bertahan. Jika sekali-sekala boleh, Tapi jika sudah tahu keadaannya dia sentiasa berhadas, maka dia kena pandai mengatur masa. Artinya contohnya mengakhirkan solat zuhur sehingga hampir masuk waktu asar, lalu selepas masuk waktu asar dia segera solat asar dalam bentuk jamak suri. Itu yang lebih utama, itu yang lebih patut untuk kita lakukan. Tapi orang yang tengah Allah uji dengan kesusahan seperti ini, terkadang ada masa dan ada keadaan yang dia sudah tak boleh lagi buat jamak suri sebab orang sakit. Ada sahaja ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Soalan yang ke-16. Adakah betul kefahaman saya begini? Jika saya berniat untuk duduk di satu tempat yang jauh lebih dari 80 km selama 3 hari, saya layak melakukan solat jamak dan qasar selama tempoh tersebut, yakni 3 hari tambah dengan 2 hari semasa perjalanan pergi dan balik. Betul, ini kefahaman yang telah kita pelajari dalam majlis ilmu hari itu. Kemudian, jika saya berniat 4 hari, saya tidak layak kecuali 2 hari semasa perjalanan pergi dan balik. Ini betul sesuai dengan apa yang kita perincikan dalam majlis ilmu hari itu. Dan jika sekiranya saya berniat ke tempat itu selama 4 hari, kemudian pagi hari kelima, saya keluar ke tempat yang jauh dan balik petang. Kemudian saya memutuskan hendak duduk di situ selama 3 hari. Selama 3 hari lagi. Adakah saya tak layak langsung untuk mendapatkan rukhsah musafir itu? Jika layak, berapa hari yang dibolehkan untuk jamak dan qasar? Jika kita pergi ke satu tempat, contoh, saya duduk di Kuang, saya nak bermusafir ke Melaka, nak duduk di Melaka selama 5 hari, maka ikut kepada apa yang telah kita pelajari. Sampai saya di Melaka, maka saya dah berniat untuk bermukim. Maka saya akan solat tamam, solat masing-masing 4 rakaat. Tapi kemudian selepas tempoh yang saya duduk 5 hari, keesokan harinya saya bermusafir ke tempat yang jauh. Saya pergi ke Johor Bahru, kemudian petang harinya saya balik kembali ke Melaka. Maka ia akan dikira sebagai satu tempoh masa yang baharu. Tidak ikut kepada 5 hari yang telah berlalu itu, tapi ia adalah satu perjalanan baharu. Jika saya hanya berniat untuk duduk 3 hari, maka saya boleh menjamak dan mengqasar. Jika saya hanya duduk 1 hari, maka saya layak untuk menjamak dan mengqasar. Tapi jika pada perjalanan yang kedua ini, selepas saya balik dari Johor Bahru kembali ke Melaka tadi, dan saya berniat untuk duduk 2 minggu di sana, maka tiba saja saya di sana sudah dinilai sebagai
orang yang sudah tidak lagi berniat untuk bermusafir, tapi orang yang sudah berniat untuk bermukim, maka dia patut solat sesuai dengan bilangan rakaat asal, yaitu 4 rakaat. 4 rakaat. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.